tak, sejauh mana faham pun tak tahu sebab tak nampak depan mata. Penilaian peperiksaan pun jawab exam melalui ABC tak boleh dinilai secara telus. Wallahu a'lam. Allah je yang tahu sejauh mana kejujuran pelajar menjawab peperiksaan. Mungkin ada yang buka buku pun cikgu tak tahu, mungkin ada yang cari maklumat di internet pun cikgu tak tahu. Tu semua boleh lagi, tak boleh nak dinilai secara telus peperiksaan. Peperiksaan memang dijalankan tetapi kejujuran pelajar, integriti pelajar tu wallahu a'lam sejauh mana. Okey. Untuk hari ni Ustazah nak buat ulang kaji berkaitan dengan soalan karangan pendek. Karangan pendek yang macam mana awak tahu, kalau siapa yang ada buka slide ataupun PowerPoint yang Ustazah sharekan dalam Google Classroom berkaitan dengan format bahasa Arab KSSM tentang soalan insya. Okey. Soalan insya ni ada berapa soalan kalau tak boleh jawab tu maknanya memang tak ambil tahu langsung lah. Dia tak ada hati, tak ada rasa. Siapa boleh jawab? Soalan insya ni ada berapa bentuk soalan? Ada berapa soalan? Soalan karangan untuk format KSSM yang awak akan jawab ada berapa soalan? Tak ada orang boleh jawab? Tak ada orang boleh jawab soalan insya macam mana? Awak dah? Bersedia ke tak nak kelas hari ni? Ke pergi minum air? Dah makan kan? Dah rehat kan? Ke tengah buka apa? Tengah buka IG, tengah bersembang dalam grup WhatsApp dengan kawan-kawan. Tak bersedia lagi nak kelas? Dengar ke tak Ustaz cakap ni? Hello? Dengar. Soalan insya tak ada orang. Tak ada orang yang boleh jawab. Bentuk soalan insya mudah je. Soalan karangan tu macam mana bentuknya? Jawab je. Awak dah? Mana awak dah tadi? Ada Ustazah. Tak tahu soalan insya tu macam mana? Tak tahu. Tak tahu. Memang tak buka langsung lah. Okey, soalan insya untuk format bahasa Arab KSSM ada 2 soalan. Soalan yang pertama, soalan sama ada dia keluarkan gambar tunggal, satu gambar dia minta buat ayat. Satu lagi bentuk sama ada dia memberi bagi perkataan bercarta. Maksudnya perkataan tu perkataan sama ada satu perkataan ataupun tarakib, 2 perkataan. Daripada perkataan tu dia minta kita untuk buat karangan pendek. Bukan buat ayat macam masa lawan form tu. Cuma jumlah perkataan untuk soalan pertama berjumlah 40. Itu soalan yang pertama. Karangan pendek. Soalan yang pertama sama ada gambar tunggal ataupun perkataan yang dalam bentuk peta minda. 2 bentuk dia boleh keluar. Sama ada gambar tunggal, yang kedua ataupun dibagi perkataan-perkataan contohnya bertema. Contohnya lawatan ke ke rumah anak yatim. Dia bagilah ayat perkataan sedekah, fakir miskin, rumah anak yatim. Jadi mungkin ada 4 atau 5 perkataan ataupun rangkai kata dia minta kita buat karangan pendek melalui perkataan-perkataan tersebut yang jumlahnya paling sikit 40 perkataan. Itu soalan yang pertama. Yang kedua, bentuk yang kedua macam biasa insya. Karangan macam law form pernah kita jawab ada 4 ataupun 5 tajuk. 4 ataupun 5 tajuk. 5 tajuk ni dia akan berkaitan dengan an-nusus. Soalan-soalan insya dia bentuk ataupun format karangan insya akan diambil sepenuhnya dalam buku teks. Contohnya untuk tingkatan 4 ni dalam buku teks ada bentuk karangan
perbualan. Yang pertama. Yang kedua, ada karangan yang berbentuk apa lagi? Berita. Berita soal khabar. Yang ketiga, ada karangan dalam bentuk surat tidak rasmi. Dalam tajuk apa? Yatim tu. Kita ziarah rumah anak yatim, ada surat berkaitan surat tidak rasmi. Itu karangan berformat. Okey. Jadi ada 3. Yang pertama tadi, apa tadi? Catat ke tak? Gambar. Apa dia Nabila? Saya sebut yang pertama tadi, karangan bentuk Bergambar. bergambar. Itu soalan yang pertama, untuk bergambar. Yang kedua, kalau tak ada bergambar, yang lagi satu bentuk Peta minda. peta minda. Itu untuk alif ataupun bahagian ceraian yang pertama. Untuk yang karangan untuk bentuk A. Yang kedua, ada 4 atau 5 tajuk pilihan yang kita dah pelajari untuk tingkatan 4 ini. Yang pertama, berita. Yang kedua, perbualan. Yang ketiga, surat tidak rasmi. Ini adalah karangan berformat. Karangan yang tidak berformat, karangan biasa. Contohnya macam apa? Cerita tentang fakta ataupun melalui kata-kata hikmah. Macam al-aqlus salim fil jismi salim. Okey, buat karangan berkaitan dengan al-aqlus salim fil jismi salim. Itu karangan yang tak ada format. Itu bebas. Maksudnya berfakta. Berfakta tu sebenarnya lebih senang. Cara untuk membanyakkan perkataan melalui melalui tajuk yang contoh bebasnya al-aqlus salim fil jismi salim. Lepas tu talibun misali contohnya, manjadda wajada. Talibun misali maksudnya pelajar misali ataupun pelajar cemerlang. Kalau al-aqlus salim fi jismi salim maksudnya akal yang sihat ataupun akal yang sejahtera datangnya daripada mana? Fi jismi salim, ada pada tubuh badan yang sejahtera, tubuh badan yang sihat. Boleh kaitkan dengan riyadhah, kita suka main apa, itu bebas. Untuk soalan karangan yang kedua, kamu kena jawab wajib tulis tajuk tu dan kena ada paling sikit 120 perkataan. Untuk soalan kedua, 120 perkataan. Soalan pertama, 40 perkataan nak satu perenggan sahaja. Soalan ni Kak Insya dah pecah pada 2. Dua-dua ni tak ada pilihan yang kena jawab. Yang boleh pilih hanyalah tajuk untuk soalan yang kedua. Kalau tajuk yang pertama, untuk yang dia ceraikan pada 2, yang pertama kena jawab 40 perkataan. Paling sikit. Yang kedua, 120 perkataan. Ustazah tidak menggalakkan untuk buat ayat sendiri. Sebenarnya lebih cantik ambil ayat buku teks. Boleh nak buat ayat sendiri tapi elakkan untuk buat kesalahan-kesalahan nahwu. Kesalahan-kesalahan ejaan. Kesalahan-kesalahan kecil macam tu untuk soalan yang kedua, kalau 3 salah dah kena tolak setengah. 3 salah dah tolak setengah. Jadi kalau banyak sangat salah dah tinggal sikit markah awak. Kena ingat tu. Jadi soalan pertama 40 perkataan. Soalan kedua nak 120 perkataan. 40 perkataan. 40 perkataan tu karangan pendek. Kalau bagi gambar tu carilah berapa. 40 tu awak bajet contohnya untuk ayat pendek nak berapa? 8 ayat contohnya. Kalau dalam satu ayat ada 5 perkataan, awak kena buat 8 ayat. Bahagilah 40 perkataan bahagi dengan 8 ayat. Kalau satu ayat ada 5 perkataan, tapi kalau nak satu ayat ada 8 perkataan, 40 bagi 8, maksudnya kena 5 ayat sahaja. Yang penting cukup 40 perkataan. Satu perenggan sahaja. Okey, yang kedua, untuk soalan yang kedua tu, pilihan pada
120 perkataan. Dinasihatkan buat sebanyak 4 perenggan. 4 perenggan 120 bahagi dengan 4. Jadi satu perenggan ada berapa perkataan? 120 perkataan bahagi dengan 4 perenggan. Berapa Hazikah? Hazikah Husna? Ya. 120 perkataan bahagi dengan 4 perenggan. Satu perenggan ada berapa perkataan? 120 perkataan bahagi dengan 4 perenggan. Satu perenggan ada berapa perkataan? 120 bagi 4, berapa? Tak keluar nombor. Zika? Ya. Tak ingat? 30. So satu perenggan ada 30 perkataan. Bila 30 perkataan, okey, tentukan perenggan pertama ialah pendahuluan. Perenggan yang keempat, penutup. Jadi perenggan kedua dan ketiga adalah isi. Untuk hari ni, apa yang saya terangkan tolong catat Nanti Ustazah tanya minggu depan hari Selasa ni dah tak ingat dah. Belajar isyak tu apa, ada berapa soalan, tak ingat dah. Okey. Untuk hari ni, kita akan buat latihan berkaitan pendek. Okay, salin perkataan ni. Keluarkan buku, pensel, salin perkataan ni. Awak buat dalam masa kelas, Ustazah nak tanya jawapan terus. Okey, rangkai kata yang pertama. Mumarasatir riyadhah. Nampak tak? Nampak ke? Nampak. Nampak. Okay, boleh salin, boleh dalam buku, dalam masa yang sama, cari maksud dia, kemudian buat ayat. Yang ini untuk bahagian yang pertama, Ustazah nak paling sikit 40 perkataan.
Okay, ada 4 perkataan, 4 ni peserta minda ni ada 4 rangkai kata. 1, 2, 3, 4. Mumarasatu riyadhah, ma numarisul yaum, hal hadhihi riyadhah mufidah, limadha ar-riyadhah daruriyah lil jami'. Okay, bila ada 4 point, maksudnya sekurang-kurangnya ada nak 40 perkataan. Jadi satu isi, satu kotak tu untuk point yang pertama paling tidak buat 1 ayat ataupun 2 ayat, 10 perkataan. Pecahkan pada 4 point tersebut. Okay, boleh buat sekarang. Okay, untuk point yang pertama, siapa dah buat? Fatin Amira. Mumarasatu riyadhah tu maksud dia apa? Nur Fatin Amira. Mana? Mumarasatu riyadhah tu maksud dia apa? Fahim, mana Fahim? Amira dah ada. Fatin Amira, apa maksud dia? Mumarasatu riyadhah? Amalan riadah. Amalan riyadhah. Okey, dah nampak dah nak buat macam mana? Amalan riyadhah. Nak cerita apa? Yang ni permulaan, mukaddimah ataupun pendahuluan. Nak bagi tahu apa? Amalan bersukan. Berlatih sukan. Nak cerita pasal apa? Mana Fahim? Fahim? Ya. Bagi satu ayat. Ayat pendek. Berkaitan dengan mumarasatur riyadhah. Kawan awak kata tadi,
amalan bersukan, berlatih sukan. Macam mana nak buat ayat? Yang pertama, cepat. Hilang dah Fahim. Ya. Ya saja. Oh ya dah. Berlatih sukan itu penting. Penting tu apa dalam bahasa Arab? Tak jumpa penting tu apa? Amir Syami? Mana Amir Syami? Ya Ustazah. Sama contoh tentang mumarasatul riyadhah. Mumarasatu riyadah jidda fi hayatina lihafiz ala sihati Apa-apa pergi bedah jismi mumarasatul riyadhah jiddan fi hayatina jiddan fi hayatina lihafiz lihafiz ala sihati jismi. ala sihati jismi. Okey, jiddan tu betul dah, cuma penggunaan perkataan jiddan tu lebih baik dia letak di belakang perkataan. Jadi contohnya dia sangat. Jiddan ni yang awak tahu jiddan ni maksudnya apa Abang Syamil? Baik. 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 Okey. Perkataan jiddan ni dia lebih cantik berada di belakang, di hujung-hujung perkataan. Macam muhimun jiddan. Macam tu. Baik, jayid jiddan. Sangat baik. Jayid jiddan. Sangat baik. Yang lebih tepat, perkataan jiddan tu awak tukar kepada muhimmatun. Mumarasatul riyadhah, muhimmun untuk perkataan muzakkar. Ni muhimmatun sebab ar-riyadhah ada ta marbutah, jadi buat muhimmatun. Mumarasatul riyadhah, muhimmatun. Okey, apa awak punya perkataan tadi? Sekali lagi Amir Syamil sebut. Mumarasatul riyadhah. Mumarasatu Riyadhah. Muhimmatun. jaidun. Tukar kepada jayidan tu tukar kepada muhimmatun. Muhimmatun ni Ustazah ni meja ni sini type ni awak salin semula. Nanti awak betulkan perkataan awak. Muhimmatun lagi. Jayidan tadi. Fi hayatina Hayatina. Fi hayatina. Okay. Lagi. Liyuhafizu. Apa tadi? Amir Syamil. Liyuhafizu. Lagi. Siha. Tu je. Ala sihatil jismi. Ala sihatil jismi. Okey, ini adalah contoh ayat yang baik untuk awak boleh salin, kawan awak bagi contoh. Mumarasatul riyadhah muhimmatun fi hayatina liyuhafizu ala sihatil jismi. Maksud dia apa? Amalan bersukan ataupun kita berlatih bersukan ni penting dalam kehidupan kita untuk menjaga kesihatan tubuh badan. Okay. Yang kedua, manumarisul yaum. Hari ni awak berlatih apa? Ditanya soalan. Yang tadi tu kita dah buat pendahuluan dah. Jadi berapa perkataan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tak apalah, kurang 1. Nanti yang bawah tu kita top up, yang bawah-bawah. Okay, manumarisul yaum. Hari ni awak berlatih apa? Boleh cerita tentang aktiviti sukan apa yang kita buat untuk hari ni? Kita bermain apa hari ini? Okey, Nabilah. Cuba bagi contoh ayat untuk manumarisul yaum.
Ustaz salah. Fahim mana Fahim? Dua kali dah panggil Fahim ni. Mana Fahim? Nama comel dah, Fahim. Maksud Fahim tu faham sangat. Sebab Manu Marisul Yaum, hari ni nak oyak kita nak boleh cerita. Hari ni kita buat aktiviti sukan apa? Okay, contoh Fahim. Nabila tutup sekejap audio Fahim? Main apa Ustazah? Main apa? Bagi contoh. Main bola. Tadi ke? Cuba buat. Macam mana nak buat ayat bermain bola? Nak ayat kita ni main bola ataupun beriadah sukan bola sepak ke. Ayat lah. Sekejap. Ya, Ar-Riyadhah ni dalam buku teks tajuk apa Syamil? Oh, Syamil Danish. Mana Syamil Danish? Ada. Ar-Riyadhah ni tajuk ke berapa dalam buku teks? Tunjuk. Tajuk Tak tahu. tajuk pertama. Dah boleh lah cari poin-poin dalam tu. Kena ayat sosok. Boleh cari poin-poin dalam tu. Berkaitan perkataan yang Ustazah beri ni, nak kaitkan Manu Marisul Yaum, hal hadhihi riyadhah mufidah. Sebenarnya kalau tak nak ambil dalam buku teks pun, ikut ayat yang kita dah ada dah. Benda simple je sebenarnya. Pengetahuan am. Dia tanya, apa yang awak dah apa yang awak main setiap hari ataupun nak cerita hari ni kita main apa pun boleh. Asalkan buat ayat. Asalkan ayat tu ada isinya. Tu je poinnya. Okay, Amzah. Amzah Syahmi. Amzah Syahmi. Bagi contoh, Manu Marisul Yaum. Sebut contoh ayat yang awak ada. Hari-hari main apa? Ceritalah. Manu Marisul Yaum itu ayat soalan. Boleh je kalau nak jawab melalui ayat soalan tu. Okay, cuba jawab. 11.30 dah ni. Mana Hamzah? Mana ayat awak Hamzah? Manu Marisul Yaum. Cepat. Marisul Quratul Qadami wal jari fil mal'ab. Fil mal'ab. Wal-jari fil mal'ab. Fi mal'abil madrasah ba'da zuhur. Okey. Kalau boleh buat ayat yang logik. Dia tanya soalan, Manu Marisul Yaum. Okey, apa aktiviti? Nak ayatnya dia tanya, kita ni berlatih sukan apa setiap hari kan? Kalau tak nak cerita kita hari ni, kita cerita apa? Umarisu ataupun tadi Amzah jawab apa? Al-abu. Al-abu Quratul Qadami. Quratul Qadam. Saya bermain bola sepak wal dan jar. Dia kata wal jari. Berjalan berlari. Wal jar fil dia kata fil mal'ab. Okey, yang logik waktu apa? Takkan kita main lepas zuhur. Panah-panah. Jadi, kita buat apa? Fil mal'ab
Ba'dal apa? Dalam logik kita main waktu bila? Ba'dal asri. Ba'dal asri yaumiyan. Dia kata yaumiyan ni maksudnya setiap hari ya. Yaumiyan. Al'abu kuratul qadam wal jari fil mal'ab ba'dal asri yaumiyan. Ada berapa perkataan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wa pun dikira satu dia huruf wa. Pengiraan jumlah perkataan di peringkat SPM, huruf jar pun dikira satu perkataan. Masa law form ketiga hari tu, kalau wal jari ni dikira satu. Kalau selepas huruf jar dikira satu. Fil mal'abi dikira satu. Kalau SPM, fil mal'abi dua. Fi tu satu perkataan, al mal'abi tu satu perkataan. Jadi sebenarnya peringkat SPM ni nak suruh awak rajin tambah perkataan. Jangan malas je. Apa-apa kerja kalau malas semua tak jadi. Satu sikap yang ada dalam diri kita kalau kita rajin, insya-Allah semua menjadi. Tengok bukannya perkataan yang susah pun. Al-abu kuratul qadam ni saya bermain bola sepak, wal jari dan berlari ataupun jogging. Fil mal'abi di padang. Dah tahu dah mal'ab ni daripada lawa form, dah hafal. Ba'dal asri, ba'da tu selepas al-asri tu waktu asar yaumiyan setiap hari. Kan bukan susah sangat tu, asalkan kita ni menulis, mencuba untuk menulis dan mengeluarkan perkataan yang kita dah ada, dah sedia ada. Ada soalan? Tarkib kira berapa perkataan? Tarkib pun satu juga. Kalau perkataan tarkib tu ada dua perkataan kan. Kalau masa law form, tarkib tu dikira satu. Yang apa pun minta. Tarkib tu kira dua. Dikira mudhaf dan mudhafun ilaih. Tarkib tu ada dua perkataan, dapatlah dua perkataan jumlahnya. Bukan satu. SPM dikira memang satu perkataan. Macam tu. Jadi rugilah untuk soalan yang 120 perkataan tu, dia nak jumlahi 120 perkataan, awak buat sikit. Rugilah. Tapi yang penting jangan ulang ayat. Kalau ulang ayat, tak dikira perkataan. Contoh ulang ayat ni, ulang ayat yang sama lah. Jangan ulang ayat yang sama. Kalau boleh buat ayat yang lain. Itu saja. Okey, hal hadhihi riyadah mufidah. Adakah sukan ini penting? Boleh jawab persoalan itu ataupun kita boleh utarakan pendapat kita. Ini hanya ayat yang diberi dalam pertemindan ni adalah idea awak untuk buat ayat. Okey, siapa nak cuba? Yang ni senang ni. Hal hadhihi riyadah mufidah. Adakah sukan ini penting? Okey, cuba. Saya nak cuba lah. Naam. Ya. هذه الرياضة المفيدة لأنها تقوي الجسم وتحافظ على صحة العقل. Okey. Hazihi riyadah. Apa tadi jawapan awak? Zul Arsyad? مفيدة Riyadah mufidah. لأنها تقوي الجسم tuqawwiyul jismu وتحافظ على صحة العقل. ala sihatil aqli. Okey. Sesuai dah ni ayat ni. Ala sihatil aqli. Okey, syukran jazilan. Orang lain boleh salin yang Ustazah tulis ni. نعم هذه الرياضة مفيدة لأنها تقوي الجسم وتحافظ على صحة العقل. 1, 2, 11, 12. Okey, 12 perkataan ni. Okey, yang terakhir, limaza ar-riyadah daruriyah lil jami'? Kan sangat penting untuk semua orang. Kita tanya. Kenapa? Kenapa sukan ni penting untuk semua orang?
Siapa nak cuba jawab? Ni pun senang juga ni. Yang lain. Yang atas tu untuk menjaga kesihatan tubuh badan. Lepas tu poin yang kedua tu dah ada tadi untuk menjaga kesihatan akal. Lagi yang lain untuk apa? Simpulkan. Untuk poin yang terakhir ni buat kesimpulan. Guna ayat yang sama maksud dia tapi perkataan yang lain. Bahasa Arab ni banyak perkataan yang hampir sama maksudnya. Tapi awak guna perkataan yang lain. Sihatul jismi, sihatul aqli, lagi apa? Simpulkan, kaitkan dengan kata-kata ataupun fakta. Al-aqlus salim, fi jismi salim. Kenapa sukan tu penting? Untuk melahirkan apa? Untuk menjadikan tubuh badan kita ni macam mana? Okay, siapa nak cuba? Okay, Fahim. Bagi point last. Mana Fahim? Supaya badan kekal cergas. Macam mana nak buat? Limaza Lihat. tu. Limaza kalau boleh, kalau tak reti nak buat ayat, jawab dulu. Limaza ar-riyadah daruriyah lil jami'. Okey, jawab dulu soalan tu. Macam mana nak jawab soalan? Kena ada Okay, Fahim. Apa mukadimah jawapan untuk soalan tadi? Ar-riyadatu daruriyah lil jami'. Okay, betul dah. Kena ada apa? Bila ada soalan limaza, dia kena ada apa? Li'anna ataupun li'annaha. Tu sebab Li'anna tu apa tu? Li'anna kerana sesungguhnya. Sebab untuk soalan limaza, bila kita dah buat mukaddimah jawapan, kena sambung eloknya ada li'anna baru ada sebab. Dia tanya kenapa ataupun untuk apa sukan ni penting untuk semua. Jadi jawapan awak ar-riyadah daruriyah lil jami' li'anna. Kerana sesungguhnya ianya tu penting sebab apa? Li'anna apa? Li'anna liyabqa al-jismu laiko. Liyabqa al-jismu Laikon. laikon. Ar-riyadah. Apa tadi jawapan awak? Baru apa? Baru riyah lil jami' li'anna liyabqa. atau tak ada li'anna, awak dah letak liyabqa dah boleh dah. Liyabqa al-jismu untuk mengekalkan al-jismu laiko. betul? Betul dah. Okay. Orang lain, siapa nak cuba? Buat kesimpulan. Jazilan Fahim. Limaza ar-riyadah daruriyah lil jami'. Okay, kalau guna ayat yang ini, cukup tak? Cuba awak kira yang Ustazah gariskan ni, cukup tak 40 perkataan? Kira?
Okey, seorang. Berapa jumlahnya? 40. Yang Ustazah garis ya. 40, betul. Li Yasin kot Li Yasin. Tapi kalau Li Yasin nak selamat, kalau Li Hafizu tu buat satu. Dia kalau ila, ala tu satu lah. Kalau Li Hafizu tu nak selamat, kira je satu dulu. Kalau wa, Takut-takut. Kalau wa satu. Wa sebab dia memang satu huruf tu je. Wa satu. Wa satu, fi satu, ala satu, ba'da pun satu. Kalau li hafizu sebab dia bersambung perkataan. Jadi takut ada perbahasan pemeriksa. Nak selamat, kira dulu sebagai satu perkataan. Jangan pecahkan dulu. Jadi berapa jumlahnya semua ni? Kira. Cukup ke tak 40? Kamil? tengah kira Tak lagi nampak? ke? Anis? Mana Anis? Cukup ke tak 40 perkataan tu? Anis? Hilang dah Anis? Ya Ustazah. Berapa perkataan yang ada, yang Ustazah gariskan? Ustazah sharekan. Tak nak kira. Tak pandai kira. Tiga lapan Ustazah. 38 jadi tak cukup. Jadi ada siapa nak cuba? Untuk yang terakhir tu buat ayat panjang sikit untuk buat kesimpulan. Saya Ustazah. Tafadhal. Ar-riyadah daruriyah lil jami' li'annaha hiya sunnatu Rasulullah wa takuna qadirah. Sallallahu alaihi wasallam. Riyadhah. Ulang Ar-riyadah Adib. Ar-riyadah daruriyah Daruriyah lil jami' lil jami' li'annaha li'annaha hiya sunnatu Rasulullah hiya sunnah Rasulullah wa takuna qadirah. Apa dia? Qadirah Qadiran. Ah. Qadiran. ala wiladah Ala wilada. mujtama'un salim. Mujtama'un salim. Okey. Cuba terjemah. Sebut maksud dia. Ar-riyadah daruriyah lil jami' li'annaha hiya sunnatu Rasulullah wa takun qadiran ala wiladah mujtama'. Okey, maksud dia? Riada penting untuk masyarakat kerana dia merupakan sunnah Rasulullah dan dapat melahirkan masyarakat yang sihat. Okey. Syukran jazilan. Betul lah. Jadi kalau nak comel, buat kesimpulan tu, awak tambahkan berkaitan dengan kata-kata al-aqlu salim fi jismi salim. Pun lagi ilmu. Kenapa riyadhah tu penting? Berkaitan dengan al-aqlu salim fi jismi salim. Okey, boleh salin sambil-sambil yang apa yang sudah share orang lain. Salin. Okay, jam dah menunjukkan 11.45. Sudah nangis dah. Okey, untuk hari ini saja. Screenshot ataupun print screen masukkan dalam grup kelas. Saya nak awak masuk buat nota, salin dalam buku, ambil gambar, saya akan masukkan GC, tolong masukkan dalam GC. Ambil gambar yang awak salin ni dalam buku tulis awak, ambil gambar bukti penulisan awak yang awak dah salin dalam buku, kemudian masukkan dalam Google Classroom masing-masing. Macam biasalah, kat dalam Google Classroom kehadiran dengan hantar tugasan untuk kelas hari ini. Itu saja. Okay, ada soalan? Seorang ambil gambar, print screen, share dalam grup WhatsApp kelas
Okay, kalau tak ada, itu saja daripada Ustazah. Wallahu alam. Okay, jazakumullahu khairal jaza. Syukran jazilan. Terima kasih Ustazah. Dah ada? Okay, dah ada dah Rizky? Bisa nak tutup ni? Dah? Dah Ustazah. Okay, dah. Okay, syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di live kan?